Dikasihi sahabat-sahabat yang sayangi mantan kita Puan Maimun. Mudah-mudahan pahala berpanjangan untuk beliau kerana dia yang memulakan kelas kita ni. Kemudian diikuti oleh Cikgu Safizi dan diganti kadang-kadang oleh Cikgu Aizani dan lain-lain lah, insyaAllah. Mudah semua dapat pahala, insyaAllah. Terlebih dahulu mohon maaf sebab tadi ada tetamu daripada Kelantan. Doa-doalah semoga ada hasilnya. Kami bincang nak cari jodoh untuk anak akak yang masuk Islam 2-3 tahun lepas. Untuk kahwin lah. Kalau jadi, nak kenalan dulu. Kalau jadilah. Nak dapat menantu pula lah. Jadi, tu jadi lama sikit tu. So, balik kan takut. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam surah Al-Mutaffifin. Iaitu pada ayat yang ke-7 hingga 17, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Alhamdulillah. Yang bermaksud kalla, sekali-kali jangan. Apa maksud jangan tadi? Jangan curang. Kita dah bincang. Jangan curang dalam melakukan al-mutaffifin, timbangan dan sukatan. Kerana sesungguhnya kitab orang durhaka tersimpan dalam sijin. Wa ma adraka ma sijin? Tahukah kamu apa itu sijin? Sijin ialah kitab yang bertulis. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Iaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas bagi lagi berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, mereka berkata, ia berkata, itu adalah dongengan orang terdahulu. Qala asatirul awwalin, itu dongeng, dia kata. Sekali-kali tidak. Kalla. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Yang ini dosa-dosa yang mereka buat. Sekali-kali tidak. Sungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb-Nya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, Hadha alladhi kuntum bihi tukazibun. Inilah azab yang kamu dulu pernah dustakan. Ayat yang pertama kita bincang, sebelum itu kita bincang ayat yang seterusnya ni, pada ayat yang ke-7 sampai ayat ke-7 ni, dia menerangkan larangan pada ayat yang kita ada bincang sebelum ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, membincangkan tentang balasan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Antaranya bila Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-7 tadi, Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Sesungguhnya catatan orang yang derhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Yakni tempat kembali dan berpulang mereka ke sijjin. Sijjin ini merupakan, ini wazan, ini bahasa Arab lah. Sijjin asal daripada wazan fi'il. Daripada perkataan sijnun. Sijnun ni maknanya penjara ataupun tahanan ataupun orang yang kita
kita kata apa ni, kalau yang dilingkungi. Itu sijin kan, sebab panggil sijin tu dia penjara. Ya. Dalam bahasa Arabnya sijin, iaitu kesempitan. Lepas tu sijin ini dipanggil penjara sebab orang dalam penjara tu sempit. Ruang dia situ aja. Ruang dia sempit sangat. Dan kata tersebut senada, sama ataupun dari segi wazannya seperti perkataan sikirun, ataupun khimirun, atau syiribun, atau fisikun, yang maksudnya macam fisikun tu, macam sikirun tu maksudnya pemabuk. Ya. Dan jenis-jenis orang yang berada dalam keadaan begitu. Dia punya wazan ni menunjukkan keadaan orang yang berada dalam seperti itu. Dalam keadaan, kalau sijin itu maksud dalam keadaan kesempitan. Yang ni dalam neraka lah. Kerana itu Allah Ta'ala mengagungkan perkaranya, maka Allah SWT berfirman, وَمَا أَدْرَكَ مَا سِجِّنْ. Dan tahukah kamu apakah itu sijin? Ini kita dah sebut sebelum ni. Allah tanya tu, satunya tanya bukan nak tahu. Yang keduanya tanya untuk memperli. Yang ketiganya tanya sebagai ancaman. Sebagai ugutan, sebagai ingatan. Supaya manusia beringat. Dua kali tanya tu. Yakni sijin itu perkara yang besar. Penjara yang tetap. Ataupun permanen dalam bahasa Inggerisnya. Dan azab yang pedih. Dan kemudian ada ulama mengatakan bahawa sijin itu di bawah bumi bumi yang ketujuh, dan sebelumnya telah dibincangkan hadis sebelum ini dalam bab yang lain, dalam tafsir yang lain, bukan di sini. Tapi nak sebutnya sijin itu adalah neraka. Neraka yang di dalamnya masuknya orang yang berdosa. Dan riwayat daripada Bar' bin Azib mengatakan Allah Ta'ala berfirman tentang ruh orang kafir, tulislah catatan amalannya dalam sijin. Dan sijin berada di bawah bumi yang ketujuh. Ini maknanya dalam lah. Tapi dia sebenarnya, lebih tepatnya sijin itu maknanya lah neraka. Nanti ayat surah yang sebelumnya, selepas nanti kita akan bincang. Dia ada lawan dia pada sijin tu, dia ada perkataan Illin. Apa makna Illin? Kita bincang besok lah insyaAllah kalau sempat. Kemudian tempat sijin itulah tempat kembali orang durhaka, ialah neraka Jahannam. Iaitu tempat yang paling rendah sijin itu. Sebagaimana firman Allah SWT, "Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Di sini juga Allah Ta'ala berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin." Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah kamu apa itu sijin? Jadi tempat ini menggabungkan antara kesempitan dan kerendahan. Dualah sempit, rendah pula. Dan kalau pergi tu dalam sempit, dalam pula. Nak naik tak boleh. Nak bergerak kat bawah pun tak boleh. Ya. Dia melambangkan keadaan yang tidak selesa. Sempit, kemudian rendah. Dalam pula, ke bawah. Itu di antara ciri-ciri yang orang tak suka lah. Kita perhatikan, sebab tu ada orang yang kita panggil apa ni, yang kalau gayak tu tempat tinggi, ada orang yang kita panggil apa, istilah yang tak boleh pada tempat sempit. Saya lupa, boleh bantu. Dia tempat sempit, dia rasa macam takut, dia rasa macam lemas. Dia tak boleh tempat-tempat sempit. Ada orang gitu. Itu sebagai ancaman itu. Rasa itu sebagai ancaman daripada Allah SWT untuk menggambarkan antaranya tempat sempit nanti kalau di neraka ialah sijin, tempat sempit dan dalam itu. Jauh sampai ke dasar itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. Ini dalam surah Al-Furqan. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Harap-harapnya matilah. Tapi tak mati dah. Itulah maksudnya. Bila dah kiamat ni, mati tu sudah dimatikan. Kita ada bincang. Mati sudah dimatikan. Cuma nak sebut di sini ialah
tempat yang sempit, kemudian dibelenggu pula dalam neraka yang dalam. Orang dalam neraka ni berteriak supaya mereka harap ni mereka matilah harapnya. Tapi di situ kematian sudah tidak ada. Sahabat ni muka dalam sekalian, uh, secara bahasanya, Allah gambarkan kepada orang yang berdosa ni satu gambaran yang sangat teruk lah dari segi gambarannya. Cuma Allah Ta'ala tak tunjukkan lagi. Allah Ta'ala tidak zahirkan di depan mata. Kenapa? Kerana ini adalah ujian. Tempat ini adalah tempat ujian. Macam kalau kita kerja lah. Kalau kita kerja, mana kalau kita kerja bersungguh, gajinya sebanyak ni. Duit tak beri lagi. Tapi sebut gaji. Tapi kalau dah letak duit tu, mana lagi semangat. Macam semalam anak saya, yang kecil tu. Kita beli mainan. Cikgu jual kat sekolah tu mainan murah. Beli 3, 4 beli. Abang dia 2 orang. Mujahid tu. Mubashir Muawiyah. Kereta mainan. Yang Mujahid tu anak panah dengan Atrame. Balik letak atas almari. Kalau nak buka, kena baca sebanyak ni. Malam tadi, 5 kali mengaji Quran. Merata. Orang tu, dia suruh orang tu ajar. Suruh orang ni ajar. Jadi cepat habis. Cepat beralih. Bila sampai target, boleh buka. Bersungguh dia sebab dia dah tengok. Dia dah tengok ni kalau habis ini, dapat ini. Itu semua adalah iktibar yang kita ambil daripada kaedah yang Allah Ta'ala ajarkan kepada manusia. Bagaimana kita nak memotivasikan manusia sama ada secara yang tak baik ataupun secara yang baik. Misalnya kalau kita dalam pendidikan, Nabi mengajarkan sunnahnya kita menggantungkan rotan di rumah. Gantung rotan di rumah sebagai simbol pendidikan. Tidak sebenarnya rotan itu digunakan untuk menyebat. Tapi sebagai simbol kepada pendidikan. Ataupun sebagai motivasi supaya anak-anak takut. Itu pun diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap saja kecuali semua yang Nabi cakap itu adalah wahyu daripada Allah SWT. Jadi ancaman bentuk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ancam kepada pendosa-pendosa ni, kalau kita buat pada manusia pun jadi juga. Jadi juga insya-Allah. Kenapa? Kerana dia itu adalah metod, kaedah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu amat penting kalau kita baca Quran, kita tadabbur dan kita ambil iktibar. Sebab tu, sahabat-sahabat yang dimuliakan sekalian, misalnya kalau tafsir Ibn Katsir ini, dia tidak buat kesimpulan. Dia tak buat kesimpulan. Tapi kalau macam tafsir baru, dia buat kesimpulan. Misalnya tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir, dia ada kesimpulan itu. Di hujung-hujung dia, setiap kali perbincangan, dia ada faedah daripada ayat yang dibincangkan ini. Ada. Itu bagus. Pasal apa? Pasal dia metod baru. Macam Imam Ibn Katsir ni dia metod lama. Dia tak perlu kepada detail begitu sebab dia bagi dia orang dah baca tu pandai lah. Tapi ulama-ulama yang kemudian ni memudahkan urusan. Setiap kali habis bincangan satu ayat, dia bincang tentang apakah faedah yang dapat diambil daripada ayat ni. Kalau sekarang kita panggil istimbat lah ataupun conclusion. Conclusion orang Kelantan panggil. Itu dia. Nah, kemudian selanjutnya, kita teruskan lagi. Allah Ta'ala berfirman, Kitabun Marqum, iaitu kitab yang berisi catatan. Ayat ini bukan sebagai tafsir dari ayat wa ma'adaka masijin. Dan tahukah kamu apa itu sijin? Bukan tafsir daripada itu, tetapi sebagai tafsir dari tempat kembali yang telah ditetapkan untuk mereka ke dalam sijin. Ia ini berisi catatan amalan tertulis secara lengkap. Maksudnya orang yang masuk dalam sijin itu sebab apa? Sebab ada catatan markum. Maka dia akan masuk sijin. Kalau catatan itu kalau dia masuk sijin itu maknanya yang tak elok lah dia catat itu. Yakni yang berisi catatan amalan tertulis secara lengkap dan dirampungkan tanpa dilebih-lebihkan. Maknanya tulis itu tepat. Tak ada lebih, tak ada kurang. Dan tanpa dikurangi sedikit pun. Demikianlah pendapat dikemukakan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Itu maksudnya kitab yang berisi catatan amalan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita bincang surah ni, kiraman katibin, kita bincang surah sebelum ni, ya'lamuna ma taf'alun. Ini apa-apa yang dicatat antaranya oleh kiraman katibin itu. Antaranya, kitabun markum, kitab yang ada dalamnya ada catatan. Ini pun kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ni. Kita perlu mencatat. Kalau melekat pun perlu mencatat.
Apa bagi kita? Sebab itulah Nabi sebut tu, antaranya Nabi sebut uh, kun aliman. Kun aliman. Uh, aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Wala takun khamisan. Jangan jadi yang kelima. Yang kelima ni, dia tak jadi, empat-empat dia tak jadi. Dia jadi musuh kepada empat-empat ni. Apa dia? Jadilah kamu orang yang mengajar. Aliman. Au muta'alliman. Ataupun orang belajar. Au mustami'an. Saya nak highlightkan muta'alliman au mustami'an ni. Belajar ataupun mendengar. Apa beza orang mengajar, orang belajar dengan orang mendengar? Orang mendengar tu macam belajar dah. Tapi kenapa Nabi sebut muta'alliman atau mustami'an? Orang yang belajar, orang yang mendengar. Hak mengajar tu lain lah. Kun aliman, orang alim yang mengajar. Atau muta'alliman, atau mustami'an. Orang belajar, orang mengajar. Ya. Orang yang mendengar. Bezanya apa? Bezanya catatan itu. Kalau kita mencatat, artinya kita bukan saja mendengar, tapi kita belajar. Kita belajar. Tapi kalau kita mendengar saja, kita tidak masuk golongan belajar. Kita hanya golongan pendengar. Sebab apa? Sebab kalau mendengar ni, ya, mungkin kita dengar, mungkin kita tak dengar, mungkin kita lupa, atau mungkin kita tak lupa. Tapi kemungkinan besar kita akan lupa. Sebab itu, banyak perintah-perintah Allah Taala seperti ayat-ayat tentang hutan. Iza qada apa nama? Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Allah suruh tulis. Allah suruh tulis. Suruh catat. Supaya apa? Supaya tidak berlaku masalah. Itu antaranya. Ataupun kita tengok dalam wasiat. Wasiat. Tulis. Kena tulis. Ataupun hibah. Yang termasuk dengan faraid lah. Faraid yang senang cerita. Faraid itu kena ada tulisan. Kena ada hitam putihnya itu. Sebab tu kalau kita tengok sekarang, semua orang dalam apa-apa urusan dunia, orang catat. Sebenarnya itu adalah perintah Allah. Bukan saja manusia pandai-pandai buat sendiri. Bukan orang zaman yang ada bank sekarang baru buat. Tak. Sejak ada si usaha baru buat. Tak. Allah dah perintah lama dah. Waktu kita setiap kali mesyuarat, kita panggil apa tu? Pencatat. Takut terlupa ke, tersilap ke. Kadang-kadang, bila pengusi ataupun siapa-siapa nak bercakap, yang off record, dia cakap, ni jangan tulis, dia catat. Tu tak apa. Kalau orang melekat, tak boleh. Melekat, ini jangan catat, tak boleh. Saya nak sebutnya ialah, Allah Ta'ala selalu menganjurkan, memberitahu, mewariskan kepada kita tentang catatan ini. Yang baik pun dicatat, yang tak baik pun dicatat, urusan dunia pun dicatat, apa saja catat. Kenapa? Kerana dia sangat memberi manfaat. Dia kalau tak catat pun Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Misal kata kalau, Allah tak perintahkan kiraman katibin ini mencatat amalan baik atau buruk. Adakah Allah tak tahu? Mungkin Allah lupa kah? Tidak. Sebenarnya, ini semua kalau kita perhati, adalah cara Allah Ta'ala nak mengajar manusia bagaimana nak mentadbir dunia ni. Allah Ta'ala tak perlukan malaikat untuk membantu dia. Tak ada. Tapi untuk mentadbir, Allah ajar. Cara dia iaitu dengan cara bagi tugas ini, yang ni, yang ni, yang ni. Termasuklah pengkeranian ni. Tugas pengkeranian ini. Ada catat. Malaikat tak catat pun ingat, insya-Allah dia tak sibuk macam kita. Apalagi Allah Ta'ala. Alim. Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi kalau tak catat, Allah tak tahu. Tidak. Allah tak tahu. Tapi Allah nak ajar kita ni kena catat. Nah, kalau Allah pun perintahkan malaikat mencatat, dan malaikat pun mencatat tanpa meninggalkan sedikit pun, kalau tak catat, cacat tu. Cacat kaedah tu cacat. Kena catat. Kalau tidak, mana kalau kita belajar, tak catat, cacat itu kalau kaedah belajar. Jangan terasa pula, tapi kalau rasa, bagus juga. Ambil lah catat. Tengok telefon je. Itu kan. Jadi nak sebutnya, Allah Ta'ala sebut tentang kitab itu, dalamnya itu dicatat. Dicatat. Kitabun markum yang berisi catatan amalan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Wailun yawma izin lil mukazzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Yakni, ketika mereka
kembali ke tempat sijin dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang hina di akhirat. Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Yang mendustakan akhirat lah. Yang mendustakan apa yang telah sebutkan tentang ancaman buruk dan motivasi untuk benda-benda baik. Dan sebelumnya telah dibahaskan tentang wail. Kita dah bincang sebelum ni. Wailul musallin. Wailul mutaffifin. Kita dah bincang. Apa makna wail itu? Sini sebut sekali lagi secara ringkas. Maknanya celaka. Sehingga tidak perlu diulang lagi. Kata penama Ibn Katsir ni. Imam Ibn Katsir. Dan wail itu maksudnya adalah kebinasaan dan kehancuran. Seperti ucapan seorang, celakalah si fulan. Dan sebagaimana hadis yang disebutkan dalam kitab Musnad dan kitab Sunan dari riwayat Baz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah dari ayahnya, dari datuknya, ia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, wailul lilladhi yuhaddithu fayakdzib liyudhakan nas, wailul lahu. Celakalah orang yang suka berbicara sehingga dia berdusta agar orang lain tertawa. Celakalah ia, celaka ia. Ni hadis ini Imam Nasa'i dalam kitab Al-Kubra, hadis yang ke 11.655. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis 20,000 apa? 20,073. Berapa ribu tu? Nombor hadis tu. Dan dengan sanad hasan, dengan sanad hasan. 2073. Dan lihat juga Musnad Ahmad, tahqiq Syi'ab Al-Arnut dan kawan-kawannya, cetakan Al-Muassasah. Hadis ini menyebutkan tentang wailul lilladzi, iaitu celakalah orang yang suka bercakap bohong dan berdusta supaya orang ketawa. Liyudhakan nas, wailul lahu. Dua kali Nabi sebut. Celakalah dia, celaka. Ini kalau kita nak sebut kan macam-macam tak. Tak apalah, kita sebutlah. Ini sebagai ilmu lah. Bagi amanah ilmu. Kalau kita nak sembunyi-sembunyikan, tak amanah pula. Banyak ni berlaku dalam masyarakat kita ni. Saya kata kalau buat lawak. Buat lawak ni bahaya. Buat lawak yang bohong. Kalau buat lawak yang betul tu tak apa. Atau kalau dia buat misal, tak apa. Dia kata contohnya begini. Dia cakap itu contoh. Tapi kalau dia sengaja buat bohong supaya orang gelak, tu bahaya. Sangat bahaya. Takut termasuk dalam kategori ni lah. Sudahlah bohong tu gelak. Tak ada manfaat pula. Dan melarakan pula. Lagilah bertimpa-timpa. Sebab tu sebab ni sekalian. Nabi Islam, banyak buku Nabi. Gurau Senda Nabi SAW. Tawaria Nabi SAW. Apa lagi tajuk buku. Banyaklah kan. Banyak. Tentang bagaimana Nabi SAW mengajarkan bergurau. Banyak. Dan Nabi SAW sebut, lau a'lamu ma lau ta'lamu ma a'lam la yabkuna katsira wa la yadhakuna qalila. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan banyak menangis. Banyak menangis. Banyak menangis dan sedikit ketawa. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Sebab tu Nabi SAW paling kuat. Nabi boleh ketawa pun, Nabi senyum sampai nampak gigi. Itulah paling kuat. Ini bukan nampak gigi, usus pun nampak kalau gelak. Tu memang masalah. Lepas tu rakam pula, masuklah YouTube pula. So orang tengok pula cara gelak tu, ya Allah. Tu elaklah seboleh-boleh mungkin. Elaklah, mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan orang yang bercakap dusta, supaya kemudian kita menipu orang, supaya orang ketawa apa yang kita cakap itu. Wallahualam lah. Lepas tu kadang-kadang kita tengok. Saya secara peribadilah tak berapa setujulah banyak macam dalam program-program. Macam cerita, Raja lawak ke. Kadang-kadang yang masuk lawak tu kan. Sekarang ni ustaz pun melawak. Masuk program lawak sekali dalam dengan geng lawak tu. Itu wallahualam lah. Apa punya perkiraan, wallahualam. Mudah-mudahan adalah alasan di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau bagi saya tak berapa tu lah. Sehingga sampai kan agama pun jadi lawak tu. Sehingga kan agama pun sekarang dilawak-lawakkan.
buat-buat bodoh. Nak ada saya tengok satu cerita dia buat dalam majlis makan. Buat bodoh tak pandai baca doa. Baca doa masuk tanda. Dia kawan-kawan gelak. Padahal itu semua tu seolah-olah mempermain-mainkan agama dan mempermainkan doa Nabi SAW. Itu kadang, wallahualam lah. Masing-masing lah ada alasan. Tapi kalau saya, tak apa gemar tu. Tak berapa, yelah, tak apa sesuai lah. Kalau ustaz terlibat dengan geng lawak, tapi kononnya untuk dakwah lah kan begitu ya. Tapi dia terlalu, jadi seolah dakwah ni memang tak ada cara lain dah. Cuba tengok mana Ustaz Ibiliu. Siapa pernah tengok Ustaz Ibiliu dalam banyak-banyak video dia tu dia ada buat lawak. Tapi berapa ramai orang boleh pergi tengok. Berapa ramai orang setuju dengan Ustaz Ibiliu. Orang sanggup bayar untuk masuk keluarga sunnah dia. Saya tak pernah tengok lagi kalau Ustaz Ibiliu buat lawak dalam video. Setakat ni lah tak pernah buat lawak. Wallahualam. Cakap yang saya tahulah. Tapi sambutan sangat menggalakkan. Malam tadi pun saya selalu tengok video Ustaz Ibiliu. Yang tadi tengok orang menangis, suami datang mengaku kesalahannya depan khalayak ramai, orang berdosa. Kalau dapat insaf memang begitu. Saya tak malu dah. Saya banyak salah dengan isteri saya gini-gini. Tapi nak sebutnya, tak adalah awak. Tapi orang ramai pun bahkan lebih terkesan daripada balik. Kau dapat apa bercakap? Oh lah awak betul aku dengar ceramah ustaz tu. Apa yang manfaatnya? Lah awak. Itu bukan manfaat. Sebab tu kadang-kadang Nabi Islam banyak sangat berisyarat jangan terlalu banyak ketawa. Nanti kita akan banyak menangis nanti. Tapi kalau kita banyak menangis insya-Allah kita mudah-mudahan kita tidak akan menangis lagi nanti. Biarlah kita menangis di dunia sehingga air mata kita kering. Supaya kita tidak menangis lagi di akhirat. Kenapa? Sebab air mata kita dah kering di dunia. InsyaAllah akhirat kita tak akan menangis. Itu insyaAllah. Banyak lagi lah yang lain. Tentang ini banyak lah sebutnya Allah. Banyaklah program-program. Macam-macam lah. Wallahualam tak rujuk kepada penerbit tu, tak rujuk kepada ustaz ke apa ke. Nak buat program-program yang sebenarnya menyebabkan soal dosa dan pahala ni. Lepas tu saya sebut kalau boleh lah. Untuk saya sendirilah. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan saya menjadi orang yang diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Jangan kira besar atau kecil dosa tu. Sebab dosa kecil ni dia akan membuka pintu kepada dosa-dosa yang lebih besar. Itu juga kebaikan. Jangan kira besar atau kecil benda baik tu. Kerana kebaikan yang kecil kita buat sebenarnya dia akan membuka pintu-pintu kebaikan besar yang lain. Itu insya-Allah itu. Itu pasti. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman menafsirkan orang kafir yang durhaka, yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Iaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Yang ini mereka tidak mempercayai kejadiannya. Tentang kejadian kiamat. Ataupun syurga dan neraka. Dan tidak meyakini keberadaannya. Bahkan mereka menganggapnya mustahil. Kononnya lah. Mereka menganggapnya mustahil. Sahabat nombor sekalian. Saya baca sikit lagi. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Biasanya macam tu. Macam kita sebut minggu lepas. Biasanya orang nak buat dosa ni, dia akan menafikan kebenaran. Pasal apa? Kalau dia mengakui kebenaran, nanti dia tak boleh buat dosa. Gitu. Ada juga, tapi yang lagi teruk adalah orang yang mengeksploitasi kebenaran untuk membenarkan dosa. Itu lagi teruk. Ada orang, dia menafikan kebenaran sebab dia nak buat dosa. Betul teruk juga dah. Tapi ada lagi satu penyakit, orang yang mengeksploitasi kebenaran untuk buat dosa. Ini lagi besar. Contoh. Semalam saya tengok, malam kemarin saya tengok debat antara modernis profesor Indonesia bincang dengan ustaz. Dia live dalam TV. Dia nak membenarkan perzinaan dengan berdalilkan ayat Quran. Tapi nampak macam logik, ya Allah. Logik. Ya. Dalam surah Al-Mu'min kan,
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mana yang dibenarkan itu ialah ha, uh, apa nama ni, yang dibenarkan untuk melakukan hubungan seks itu adalah illa ala azwaj, kecuali kepada isteri-isteri kamu. Yang lain tak boleh kecuali kepada isteri. Au ma malakat, ataupun kita panggil apa? Dia terjemuh makna bahasa Arab tu. Ataupun au ma malakat aimani, ataupun yang dimiliki oleh sebelah kanan kamu. Bukan begitulah dia terjemuh. Maksudnya apa dia kata? Sebelah kanan kita maknanya perempuan-perempuan yang suka pada kita. Sudah. Jadi kalau yang suka pada kita suka pada dia, tak apa. Kita boleh melakukan hubungan seks. Itu tidak nama zina. Sebab kita suka sama suka. Astaghfirullahaladzim. Hancur lebuh. Padahal itu maksud yang memiliki itu adalah hamba-hamba perempuan yang memiliki. Itu pun rasanya kita dah bincang, tak ingat. Tapi tak apa sebut lagi. Sebut hamba ni, zaman Nabi ada orang petikai. Ada orang kata, Nabi dah kahwin 9. Lepas tu ada hamba pula. Berapa orang pula? Nabi hamba perempuan ada 6 ke 7 orang. Sahabat-sahabat lain pun ada hamba perempuan. Dah ada isteri 2, 3, 4, ada hamba perempuan pula. Jadi, memang berapa orang sebenarnya dia boleh tidur dengan perempuan-perempuan. Sahabat-sahabat sekalian, ia ada hamba tapi tidak, kalau Nabi ke sahabat tidak meniduri. Kalau ada pun, kalaulah ada sahabat buat, mana anak? Tapi hukum itu dibenarkan. Tapi sahabat tidak semua sahabat buat gitu. Bahkan jarang sangat yang buat pun. Kalau ada, kalau buat, mana anak dia panggil umul walad tu. Umul walad ni kita panggil dalam bahasa Arabnya ialah ibu hamba, dia hamba, kerana dia tidur oleh tuannya dan dia melahirkan anak tuannya. Dia panggil umul walad. Ibu kepada anak. Umul walad itulah. Anak tu anak tuan. Dia tu hamba. Mana ada? Ada Nabi dia panggil umul walad. Bona Maryah Qibtiyah tu isteri Nabi. Ada orang khilaf, ada orang kata dia ni bukan isteri Nabi. Dia isteri Nabi. Ummul Mukminin. Bona Maryah Qibtiyah yang lahir anak nama Abdullah tu, yang meninggal tu. Isteri Nabi. Dia bukan hamba perempuan Nabi SAW. Kalaulah hamba perempuan Nabi, katalah Nabi ni suka meniduri perempuan hamba. Kalau ada. Bona Sofiyah itu adalah tawanan. Orang Yahudi, tawanan. Dia ni anak pembesar Yahudi, anak Huyai bin Akhtar. Kemudian dia ditawan. Kemudian bila bahagikan, Bonda Sofiyah ni mula-mula dapat pada sahabat lain. Kemudian ada sahabat cadangkan kepada sahabat yang dapat tu, dia kata, ni anak orang besar Yahudi ni. Patutnya kamu berikan kepada Nabi. Dia bincang-bincang. Kemudian bincang-bincang, dia pun setuju beri kepada Nabi. Kemudian bila Nabi dapat bonda Markibitah tu, Nabi tanya dia, kamu inginkan kemuliaan tak? Iya. Apa dia kata dia? Kamu masuk Islam, kamu merdeka, dan kamu jadi isteri aku. Lalu Bona Maryah memilih untuk jadi isteri Nabi SAW. Dan dia masuk Islam. Apa mana Nabi tawarkan tu? Kalau Nabi nak hamba, tak payah tawarkan lah. Memang dah boleh. Bukan itu sebenarnya. Sebab tu, terlalu banyak fitnah dalam agama ni. Tak tahulah. Lama dah sebenarnya fitnah agama. Tapi makin sekarang ni, makin teruk, makin menjadi-jadi. Jadi, keliru habis masyarakat. Tu kena beringat lah. Ya? Sebab tu baca Quran, jangan terjemuh ayat. Tengok tafsir. Kadang tengok tafsir, kita tengok tafsir, minta maaf lah. Saya bukan nak ngada-ngada nak beritahu. Pukul berapa baca buku malam tadi? Tengok sini. Kamus ni. Buku ni bukan buka-buka. Muka surat berapa? Tak. Kena ada amanah dalam menyampaikan ilmu. Apa lagi? Kalau memang sengaja nak merosakkan amanah ilmu, lagi teruk. Sebab tu saya kata tadi, ada orang sekarang, orang dulu pun ada, orang sekarang pun ada juga, tidak mahu mengaku kebenaran kerana nak buat dosa. Jahat juga, tapi lagi jahat. Ada orang mengakui kebenaran, tujuannya untuk buat dosa. Tu lagi bahaya. Macam ni? Surah Al-Mu'min, itu lagi bahaya. Dan banyak lagi lah yang lain-lain. Itu sebagai satu contoh lah. Satu contoh. Lepas tu sebab sekalian, kita ada anak-anak sekarang zaman-zaman moden kan, zaman-zaman dia orang boleh akses melalui internet, duduk dalam bilik pun dapat ilmu. Macam semalam Tuan Haji Samsuki, pengetua saya lah, pengetua kita lah kat sekolah kita tu kan, dia hantar satu ceramah. Ustaz tu kata dalam bahasa Arab, tidak sepatutnya kita
solat menggunakan sejadah yang ada gambar Kaabah, gambar, maksudnya gambar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, sebab apa? Sebab kita pijak. Patutnya kita kan disarankan memuliakan masjid-masjid ini. Kenapa pula kita pijak? Macam-macam sekarang ni. Ya. Lepas tu macam-macam lah. Tengok jawapan dia. Saya jawab lah. Saya tengok, saya baca sikit. Kemudian saya tengok dalam internet. Jawapan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Lepas tu kami ada jawapan daripada Ustaz daripada Indonesia. Dengan munasabah dan dengan dalilnya. Hukumnya harus. Tak ada masalah. Ya. Kita bukan memuliakan apa nama ni, gambar tu. Kaabah di sana. Nah, lagipun dari segi kaedah hukumnya, sepatutnya kita solat ni, sejadah itu tak bergambar. Kosong sepatutnya. Supaya kita tidak berimajinasi semasa solat. Apalagi kalau yang solat tu, masjid tu, gambarnya gambar Masjid Aqsa. Memang pula baru balik melawat Masjid Aqsa. Terbayang-bayang, oh kat sini lah aku minggu lepas tu kat sini. Jam solat. Jam tapi nak sebutnya, macam-macam sekarang isu timbul. Kenapa? Kerana mudah sangat nak akses benda-benda tu. Kemudian buat kesimpulan sendiri. Itu bahaya. Jadi kalau ada anak-anak kita yang remaja ke, anak-anak yang remaja tua ke, jangan ada masalah, jangan duk fikir sendiri, jangan buat conclusion sendiri, tapi sembang-sembang lah. Tanya-tanyalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan jalan untuk kita memahaminya, insyaAllah. Dan kemudian, wa ma kazibu illa mu'tanasim illa kullu mu'tanasim, dan tidak ada yang mendustakan hari berdosa kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Yang maksudnya melampaui batas adalah dalam perbuatannya, yakni mengerjakan perkara yang diharamkan dan melewati batas dalam memperoleh sesuatu yang dibolehkan. Melewati batas dalam memperoleh sesuatu yang dibolehkan. Apa maksudnya? Boleh belaka. Nak jadi, kalau seks tu nak boleh belaka. Padahal bukan. Hanya kepada isteri saja. Dan hamba yang dimiliki. Itu tak ada dah sekarang. Ya? Atau kalau pinjaman. Pinjaman secara Islam tak boleh secara hutang beriba tu. Maksudnya, tidak melewati batas dalam memperoleh sesuatu yang dibolehkan. Adapun yang dimaksudkan dengan berdosa di sini adalah dalam ucapannya. Yani jika dia berbicara, maka dia berbohong. Jika dia berjanji, dia mengingkari, dan jika dia berperkara, mereka akan curangi. Maknanya beramanah, dia berkhianat, macam curang, berperkara itu sini. Dan sebut sahabat-sahabat Muslimin, orang yang mendustakan hari kiamat ini sebenarnya tujuannya tidak bukan kecuali untuk terus melakukan dosa dan dosa sehingga dia bertemu dengan Allah SWT. Dan bila Allah bacakan, Nabi SAW bacakan ayat Allah Ta'ala, iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan bila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang dulu. Yang ini apabila ia mendengar firman Allah Ta'ala dan Rasulnya yang mendustakannya dan berburuk sangka kepada Nabi SAW. Sehingga berkeyakinan bahawa firman Allah Ta'ala tersebut hanya dibuat-buat dan dihimpun dari kitab-kitab terdahulu. Ini bahaya. Antara lain firman Allah Ta'ala, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang diturunkan Tuhanmu, Rabbmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng dulu belaka. Dan juga dalam firman Ta'ala, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَيَتُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang yang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepada setiap pagi dan petang. Dia kata Nabi Muhammad ni buat benda-benda dongeng. Sahabat-sahabat ni mereka dalam tangan sekalian. Dongeng tak dongeng. Mungkin kalau dulu, sahabat-sahabat, ulama-ulama kata dulu mungkin susah nak jawab. Betul ke Nabi cerita dongeng? Cerita Ya'juj Ma'juj, cerita api dalam laut, cerita air laut tidak bercampur, cerita Bima Sakti, cerita tentang angkasa, cerita tentang yas'adu fis sama', maka bila naik ke langit maka dia sesak nafas. Cerita oksigen tak ada, lebih pada atmosfera bumi kita dan sebagainya. Mungkin dulu orang anggap dongeng, mungkin dulu. Ya. Sebab itulah berarti kan Allah Ta'ala untuk supaya Nabi ni tidak dikatakan dongeng sangat. Tapi itu pun orang tak percaya juga walaupun ada bukti. Misalnya contoh Isra' Mi'raj. Kenapa
Kenapa Nabi SAW di Isra' Mi'rajkan tu, kenapa Nabi perlu pergi ke Masjid Aqsa dulu? Kenapa tak tu naik ke langit daripada Mekah naik ke langit? Kan jimat sikit dah masa tu. Tidaklah waste time. Tapi kenapa kena pergi Masjid Aqsa? Sebab Masjid Aqsa ni ada orang pernah pergi. Ke langit, kalau daripada Mekah terus ke langit, tak ada orang pergi. Apa dia pernah pergi? Apa Nabi nak buktikan Nabi naik ke langit? Dan apa Nabi nak buktikan perjalanan Nabi secepat itu? Tapi Allah takdirkan daripada Mekah pergi ke Masjid Aqsa untuk membuktikan pada manusia bahawa memang Nabi pergi. Dan orang pun tahu Nabi tak pernah pergi Masjid Aqsa ni. Dan bila balik tu Nabi cerita dia pergi, kemudian orang-orang yang pernah pergi tu tanya apa ada di sini. Nabi sebut sebiji apa mereka pernah pergi, pernah lihat. Akhirnya mereka kata, wah ini sihir. Tapi nak sebutnya, walaupun sudah ada bukti begitu, orang masih anggap lagi Nabi menipu. Apa lagi zaman sekarang ni? Tak. Andai sajalah. Kalaulah Nabi, kalaulah Nabi masih ada lagi sekarang. Ya, dengan bukti saintifik yang ada sekarang ni, Allahu Akbar. Saya rasa tak mungkin orang boleh menafikan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin orang boleh membuktikan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dongeng apa benda dongengnya? Semua sekarang telah terbukti. Antaranya, kalau sahabat boleh baca buku ni bagus, Dr. Daniel Zainal Abidin ni, buku Quran Saintifik, meneroka kecemerlangan Quran daripada teropong sains. Ni manusia ni, Dr. Zainal ni, kalau masa belajar dulu, alhamdulillah saya pernah tempat berjumpa dengan dia dalam satu program. Masa dia belajar dulu, walaupun dia belajar medik, masa musim cuti, orang lain pergi Europe, melancong sana macam ni. Dia pergi mengaji, dia belajar bahasa Arab, dan dia mengaji, menadah kitab dengan ulama-ulama di Mesir. Sebab tu dia bercakap macam tu. Jadi macam ustaz, mengalahkan ustaz. Tapi nak sebutnya dalam ni, saya buat kuliah subuh, antaranya kuliah subuh dengan anak-anak tentang soal akidah. Antaranya saya tanya anak-anak, kenapa hukum air kencing bayi lelaki yang tidak makan dan tidak minum kecuali susu mak dia saja, kenapa dia saja mukhaffafah, sedangkan air kencing bayi perempuan walaupun tidak makan dan minum selain susu mak dia, kenapa mutawassithah? Kenapa? Padahal sama-sama air kencing, sama-sama bayi, sama-sama tak makan tak minum dan lain. Kenapa air kencing bayi perempuan mutawassithah? Air kencing bayi lelaki saja mukhaffafah. Dan satu-satunya mukhaffafah ialah air kencing bayi lelaki. Dan kemukhaffafan itu, kenapa? Yang berlakunya kemukhaffafan itu. Sebab apa? Kenapa air kencing bayi perempuan tu tetap mutawassithah walaupun dia bayi? Baca buku ni. Baca sendiri ya. Jadi, pada muka surat, apa ni? Muka surat, ada tanda dah. Muka surat, kencing bayi, air kencing bayi perempuan. Muka surat berapa ni? Bersuci dengan tanah. Tak ada, kita nak cari kat sini pula. Ada, so, kita dah bincang dengan anak-anak tu. Ibu susu. Tak ingat. Baca sini adalah kat mana ni. Air kencing bayi perempuan. Kenapa dia mukhaffafah dibanding dengan air kencing anak lelaki? Kenapa dia air kencing perempuan mukhaffafah, kenapa air kencing lelaki mukhaffafah, yang perempuan mutawassithah walaupun sama-sama tak makan minum? Ingat dah hari. Muka surat 252. Bagaimana diterangkan? Cantik. Kalau tidak, kita tak tahu. Nanti kalau orang tuduh pula, tengoklah Islam. Orang perempuan, budak kecil pun didiskriminasi. Apakah bezanya kencing sama kencing? Tiba-tiba kencing lelaki mukhaffafah, kencing budak perempuan mutawassithah. Bukan soal basuh tu. Kencing pun sama basuh, selesai. Tidak, tapi kenapa ada perbezaan itu? Kita kencing budak lelaki pun kita basuh, walaupun kita tahu mukhaffafah. Apalagi sekarang ni mama bahan susu lembu dulu. Sampai-sampai susu ibu pun.
Tapi kalau mana dia masuk 1,000 pun, kita akan basuh juga pasal air kencing kan. Tapi kalau ringgis pun cukup dah. Kalau mukhafafah ni kencing bila lelaki. Tapi yang perempuan kan mesti kenapa? Panjang cerita dia. Panjang tak panjang. Tapi kenapa? Siap dengan bukti yang sekali. Dia punya saluran kencingnya. Kemudian dari segi saintifiknya. Apa nama pun di kencingnya. Functionnya macam mana. Baca sendiri. Nah kalau yang ni. Kalau orang baca. Zaman sekarang ni. Al-Quran bukan dongengan lagi lah. Al-Quran memang realiti. Menceritakan setiap apa yang berlaku ada pada setiap zaman sampai ke hari ini. Contohlah contoh. Kalau kita duduk di bumi, kita nampak langit biru. Kita nampak langit biru. Adakah itu langit? Tapi kalau melepasi ruang angkasa, melepasi apa nama kita panggil uh, gas, lepas gas bumi tu, kenapa kita nampak dah jadi gelap, hitam semua. Bukan biru lagi. Cuba kita tengok dalam YouTube kan, yang kat angkasa tu kan, yang satelit tu, kenapa ruang dia tu gelap? Padahal bumi tu nampak cerah. Kenapa tak nampak biru? Kenapa gelap? Gitu. Ha. Banyaklah cerita. Cuma nak sebutnya, sahabat mereka sekalian. Kalau orang baca Quran dan baca sains, orang akan tahu Quran ni bukan dongeng. Quran adalah sebenar-benarnya yang Allah Ta'ala, yang Nabi bacakan daripada Allah Ta'ala yang menciptakan seluruh alam ini. Bima Sakti ini. Lebih daripada itu lagi. Lebih daripada Bima Sakti ini. Adalah ciptaan Allah Subhanahu Ta'ala. Cumanya sebab sekalian, kita sekarang diasingkan belajar ni asing. Kamu belajar agama ini saja. Kamu belajar ini agama pula bahagian ini saja. Sains ini saja. Sains pula tak benda agama. Akhirnya dia dengan kesainsannya itu. Kadang-kadang rasa dia hebat dengan kesainsannya. Tak. Ada yang sains pun tak belajar, agama tak belajar, belajar peguam. Tak. Belajar undang-undang. Jadi macam tolol begitu pula. Jadi macam-macam. Sebab tu sebab sekalian, kalau boleh janganlah pisahkan agama dengan mana-mana ilmu. Jangan pisahkan. Nanti dia akan pincang. Dia akan pincang. Ilmu pun jangan pisahkan dengan mana dunia. Tapi memangnya Al-Quran ni tak terpisah dengan ilmu. Dia sekali. Tapi kalau ilmu lain, sebahagian ilmu Al-Quran tu jangan dipisahkan daripada Al-Quran. Kenapa? Kan dia akan sentiasa. Ilmu tu sentiasa akan membenarkan sebenarnya Al-Quran itu. Al-Quran itu sentiasa benar. Ya, sentiasa benar. Kalau kita betul-betul baca. Tapi macam tadilah, bila orang nak buat dosa ni, dia akan cuba menafikan kebenaran supaya dia boleh buat dosa selama-lama. Supaya dia tak rasa ada orang mengancam dia. Supaya dia tak rasa takut bila lepas mati nanti sebab tak ada apa bagi dia. Itu bahaya. Nah, kemudian sahabat sekalian, Allah berfirman, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan Allah berfirman, sekali-kali tidak. Yang kamu kata dongeng, kamu kata bohong itu tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Yakni perkaranya bukanlah seperti dugaan mereka dan bukan sebagaimana mereka, ucapan mereka. Bahawa Al-Quran hanyalah dongengan orang dulu. Yang benar Al-Quran itu adalah firman Allah dan wahyunya yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang menghalangi hati untuk mereka beriman kepadanya adalah Ar-Rain itu, iaitu Ran itu Bal-Ran itu, iaitu dosa-dosa, karat, kotoran yang telah menyelimuti hati mereka dikarenakan banyaknya dosa dan kesalahan. Karena itulah Allah berfirman, Kalla bal-Ran ala kulbi ma kanu yaksibun. Sebab sekalian, sebab tu wajibkanlah diri kita. Kita tahu kita buat dosa. Kita tahu. Kalau orang tak tahu dia buat dosa, itu mudah-mudahanlah tersilaplah. Tersilap tidak ada nilai di seorang Ta'ala. Tidak dihukum. Tapi kalau kita tahu kita buat dosa, walaupun kecil sekalipun, padamkanlah dengan solat-solat sunat kita, padamkanlah dengan sedekah jariah kita, padamkanlah dengan buat baik pada diri kita sendiri sekurang-kurangnya. Atau buat baik lebih lagi kepada orang lain. Padamkanlah dengan kita bersangka baik dengan orang lain. Padamkan dosa itu dengan cara kita mengkodornya itu semula kalau boleh. Kodorlah. Sebab tu sebab sekalian, jangankan solat fardu, solat sunat itu contohnya solat sunat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu, kalau orang tahu, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Apalah nilai kita nak sebut kalau benda 2 rakaat tu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya? Apa lagi? Kalau dunia ni, maksud dunia ni emas, perak, intan, belian, dalam ni semua ada. Dengan hanya 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Dunia tu apa dunia? Bumi. Bumi bukan dunia. Dunia lah sebelum akhirat. Itulah dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan di bumi saja kebaikan ini. Maknanya kalau orang naik pergi ke angkasa, celakalah pasal dia berdoa untuk di bumi saja. Tidak, atina fid dunya. Dunia itu sebelum akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik dunia dan baik akhirat. Cuma umumnya orang cakap dunia tempat kita duduk lah. Tak apalah apa pun. Cuma sebutnya dia lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Yang ada dalam tanah tu. Yang ada di atas cakrawala dan sebagainya. Itu semua adalah dunia. Lebih baik dengan nilai 2 rakaat. Itu baru 2 rakaat. Kalau semalam, pagi tadi 2 rakaat, besok 2 rakaat. Tapi jangan subuh sajalah. Yang lain pun sama jugalah. Yang lain pun sama-sama jugalah. Jadi kalau kita tahu nilai itu, Masya Allah, tabarakallah, kita tidak akan dengan sewenang-wenangnya meninggalkannya. Kenapa? Kerana rugi. Rugi. Semua, yalah, kadang-kadang kita belajar ni, kita sebut apa, kalau yang wajib itu mesti dibuat, tak buat berdosa. Yang sunat tu, kalau buat, dapat pahala, tak buat, tak apa-apa. Itu tak tepat. Saya rasa saya dah ulang banyak kali dah. Yang wajib itu wajib. Wajib dalam mazhab Syafi'i saja. Kalau mazhab Hanafi lain. Kalau mazhab Hanafi, dia ada fardu, dia ada wajib. Dia lain. Macam kalau fardu ni macam solat 5 waktu, puasa, zakat, haji tu fardu. Kalau yang wajib, yang maksudnya wajib ni yang Nabi selalu buat. Nabi tak tinggal. Itu wajib. Seperti apa? Witir. Tu. Wajib tu bagi dia. Pasal apa? Nabi tak tinggal. Tahajud. Ada setengah ulama kata begitu. Sebab Nabi tak tinggal. Maknanya Nabi sangat memberatkan. Dia jadi wajib begitu. Kita wajib-wajib. Fardu-fardu. Sama. Lain dia lain. Tapi nak sebutnya istilah tu. Kadang kita salah faham istilah pun kita sudah memberi rasa pada kita. Tak. Misalnya kalau saya kata. Saya pernah cakap pada seorang hamba Allah. Saya tanya dalam kuliah. Apa itu makna wajib? Wajib buat tak buat dosa. Kalau sunat, buat dapat pahala, tak buat, tak apa-apalah, tak ada rugi. Saya kata tak bertepat. Saya kata, yang sunat ni kalau kita tak buat, kalau kita buat dapat pahala, kalau tak buat rugi. Dia kata, saya terasa lah. Dia terasa tu. Pasal apa? Pasal perkataan rugi tu, walau kita tak buat sebab rugi, dia akan terasa daripada kita kata, kalau tak buat, tak apa-apa. Memang tak apa-apa, tapi rugilah. Jadi, bahasa tu menyebabkan dia, rugilah kalau tak buat. Memang tak apa. Tapi perkataan itu menyebabkan hati tu terkesan. Sebab tu Al-Quran ini, antara mukjizat Al-Quran adalah bahasa dia. Antara mukjizat Al-Quran adalah bahasanya. Tapi kena pandai bahasa lah. Dari segi, apa nama ni, kaedah bahasa Quran itu. Saya ada satu buku yang baru saya beli. Ke mana? Tak ada kat sini. Tak ada kat luar. Tak apalah. Maksud bahasa tu, kadang-kadang bahasa Melayu pun orang tersentuh. Orang tersentuh. Kita cakap, okey. Tak. Misalnya kata-kata beginilah. Kalau orang tak tahu agama ni, maknanya kita kata tak pandai agama lah. Orang tak terkejut sangat. Kalau kita kata apa? Orang tak tahu agama ni jahil. Terasa tu. Boleh sedap dia kata jahil. Tapi kalau kita kata orang yang agama ni sikit-sikit ni, yang hanya tahu dasar-dasar ni, mana dia tak tahu sangat lah. Dia tidak mendalami agama. Dia tak terasa. Tapi kalau kita kata, ni jahil ni. Marah dia. Padahal maknanya sama je. Mana sama. Macam dululah kita, orang dulu kan dalam berita dulu sebelum H1N1, sebelum apa? Yang penyakit babi tu. Dia orang panggil khinzir belaka. Sekarang ni dalam berita pakai babi je. Pakai sebut babi begitu je. Tak khinzir dah. Orang memang sesuai pun dengan kebabiannya tu. Gitu. Bahasa jangan main. Sebab tu sahabat yang sekalian, ini antara mukjizat Al-Quran. Cuma nak sebutnya, orang-orang begini, dia cuba menafikan itu tidak ada, ini bohong, ini dong. Itu sebenarnya dia nak buat dosa. Itu je. Dan kalau kita kaji yang saya sebut tadi, kita baca,
Saya sikit je baca, tapi kita rasa memang sangat bermanfaat. Sangat-sangat membuktikan yang kita ni sedang beriman kepada suatu perkara yang betul, benar dan sangat tepat. Itu. Bila kita membaca ni, kita akan rasa agama kita ni memang betul. Memang benar, memang tepat. Seperti saya dah, wallahualam saya tak ingat saya cerita kat mana. Macam abang Ustaz Faid Rawi. Kerana perkataan Ustaz Faid Rawi, 2-3 patah. Sebelum dia dia hentak kepala Ustaz Faid Rawi tu sampai berdarah. Kau Rawi, kau keluar daripada agama ni. Agama ni tak betul. Kata Ustaz Faid Rawi, masa tu dia umur 17 ke 18. Dia masuk Islam lepas SPM dalam 18-19. Dia kata apa? Di mana tak betulnya. Di mana tak betulnya. Ustaz Faid kata, di mana tak betulnya. Kalau ada tak betul, saya akan keluar Islam. Abang dia cari berpuluh tahun. Sampai kan suatu hari, abang dia telefon, Rawi, mari ambil aku. Sahabat kata, ni siapa dia panggil aku Rawi ni? Lama benar orang tak panggil aku Rawi ni. Dia pun dah tak cam suara abang dia. Abang kau lah. Aku ni abang kau. Sahabat kata, kenapa? Aku nak masuk Islam. Ambil, bawa pergi masjid, bawa pergi Shah Alam, hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin mati. Cuma sebutnya, abang adik Sahabat tanya, kenapa jadi masuk Islam ni? Dia kata, semenjak engkau cabar, engkau kata aku, di mana Islam tak betul, aku cari di mana Islam tak betul. Sampailah aku jumpa kebetulan. Sampailah aku jumpa kebenarannya, aku masuk Islam. 3 hari masuk Islam, pass away. Mudah-mudahan masuk syurga lah, insyaAllah. Tapi jaranglah macam tu. Tapi seksa juga jiwa dia mencari. Cuba mencari kesalahan. Dah banyak orang mencari kesalahan. Mencari kesalahan kononnya, akhirnya dapat temui kebenaran. Apalagi kita ni yang sudah yakin agama kita benar. Kita cuma nak menambahkan lagi benarnya agama kita ni. Iman kita yakin ini, sudah kita yakini iman itu, kita nak memantapkan lagi keimanan kita yakin ini. Allah Akbar. Lagilah Allah bantu. Sebab tu sahabat muliakan, ajaklah anak-anak, isteri ke suami ke, bacalah, kajilah, tengoklah, lihatlah, perhatilah, supaya agama kita makin mantap. InsyaAllah gitu. Mudah-mudahan. Kemudian ayat ni yang menutup hati orang kafir adalah rain, yakni karat kotoran. Yang melimuti hati orang yang berbakti disebut al-ghaim, mendung. Yang menyelimuti hati orang yang baik, maksudnya yang berbakti orang baik adalah al-ghaim, yakni mendung. Sedangkan orang yang mendekatkan diri kepada Allah disebut sebagai al-ghaim, ini awan. Dan Ibnu Jarir At-Tirmizi dan An-Nasa'i Ibn Majah meriwayatkan daripada beberapa jalan, diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, innal abda idza aznaba dhanban kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi fa in taba minha suqila qalbuhu wa in zadat fadzalika qaulullah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya innal abda, sungguhnya apabila seorang hamba berbuat dosa, iza aznaba zamban, iza seorang buat dosa, bila seorang hamba buat dosa, maka ada bintik hitam di hatinya. Jika dia berbuat, maka hatinya jika dia bertaubat, fa in taba, jika dia bertaubat, maka hatinya akan bersih. Taba mina suqila qalbu, hati dia berkilat, bersihlah. Wa in zadat. Kalau dia buat tak dosa lagi, maka bertambah pula bintik hitam di hatinya. Dan hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalla bal. Ini masuklah dalam hadis ini, menunjukkan Nabi bersabda dan Nabi buktikan dengan dalilnya, kalla, sekali-kali tidak, bahkan apa mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kenapa? Kerana dosa-dosa tadilah. Dosa tadi. Nah, sebab tu sahabat ni mulakan sekalian, dan hal berdosa ni, saya berdosa, banyak dosa, siapa-siapa pun. Tapi bertaubatlah kepada Allah SWT. Wallahi, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Banyaklah kalau kita nak cerita tentang
pengalaman sendiri ke pandangan sahabat-sahabat, dan saya rasa sahabat-sahabat yang dalam apa, alam maya kita pagi ni pun banyak juga pengalaman. Kalau kita buat dosa, kita rasa macam mana? Kalau kita buat baik, kita rasa macam mana? Kalau kita buat dosa dan kita bertaubat, kita rasa macam mana? Kalau kita buat dosa, kita biarkan begitu, kita rasa macam mana? Dia ada feeling dia tu berbeza tu berbeza. Ya. Contoh beginilah contoh. Kalau kita buat paling mudah, kita naik kereta, tiba-tiba ada orang nak keluar, nak masuk nak masuk simpang tak? Kita berhenti dulu sebab kita banyak kat belakang, dia duduk tunggu. Kita bagi. Kalau dia dah lalu, apa kita rasa? Kalau saya rasa macam lain lah. Saya rasa aku telah buat baik. Rasa lapang. Tak. Tapi kalau kita main kita panggil tu. Ni, kita panggil cocok je, kita nak bagi masuk. Kita stres. Tiba ada orang masuk juga, lagi stres. Itu tandanya dosa tu dia membebankan, bukan saja membebankan dengan dosa, dia membebankan perasaan, membebankan jiwa kita. Tapi kalau pahala, dia akan membebaskan kita, melapangkan kita. Sebab tu jadi si jin itu dia dalam sempit. Bila kita tahu dosa ni, hati kita jadi sempit. Kita rasa sesak. Tapi kalau kita buat pahala, kita rasa lapar. Begitulah. Memang itulah perasaan sebenarnya. Kalau kita perasaan dosa dengan perasaan buat pahala. Sebenarnya itu pun kalau kita perhati, Allah Akbar. Benar firman Allah SWT. Iya sabdaan Nabi SAW. Betul. Banyak dah buktinya. Pada diri kita sendiri. Ni, banyak bukti. Selain daripada ni anggota ni. Perasaan tu. Rasa kita sendiri bila kita buat baik. Rasa kita sendiri bila kita berdosa. Dan bila kita, kan, soal dosa ni, bila kita tengok semalam yang Ustaz Bik Leo tu, ada orang lelaki tu kuat betul menangis. Orang lain tak menangis. Dia dah mula tu terus menangis. Duduk kat depan pula tu. Ustaz Bik tanya kenapa menangis kuat sangat. Dia cerita. Allah Akbar. Kadang-kadang kita dosa ni, kalau kita ada orang tak ingatkan kita tak perasan. Tu juga. Kan? Tiba-tiba ada orang ingatkan kita tentang dosa. Allah Akbar. Rupanya saya ni salah. Saya berdosa punya. Sebab tu sahabat mereka sekalian, kita sangat perlu kepada sahabat. Suami isteri, suami isteri. Tapi kadang-kadang suami isteri tak boleh bersahabat. Suami ada sahabat, isteri ada sahabat dia. Kenapa? Kerana soal rasa dan perasaan ni lain. Kena ada. Untuk apa? Untuk menegur. Kadang tak perasan. Saya tak ingat, saya dah cerita ke belum. Ada sahabat saya ni, tak apalah. Cerita banyak kali pun tak. Tak ingat kat mana. Ada masalah bergaduh dengan isteri. Dia tengah tension. Kemudian panggil kita keluar, kita minum-minum. Kemudian bila kita sebut kebaikan isteri dia lupa yang isteri dia tu banyak buat baik daripada buat salah. Orang terus balik. Senang hati. Pasal apa? Pasal ada orang ingatkan. Bukan benda besar sangat. Kecil je, tapi ada orang ingatkan. Kita ni kalau boleh duduklah dengan sahabat-sahabat. Waktu saya ingat dengan puan, bila puan sebut takkanlah 360 hari. Sehari pun tak ada kosong. Tersentak kita dia buatnya. Tapi nak sebutnya, rasa tu lain bila kita buat baik. Dan rasa sangat lain bila kita buat yang tak baik. Kemudian Imam Tirmizi menyatakan bahawa hadis tersebut adalah hadis hasan. Dan selanjutnya firman Allah SWT, kalla innahum alim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada melihat Rabb-Nya. Ni panjang pula. Nampak sikit Kalla innahum ma'ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Dalam tafsir apa tadi saya baca semalam. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb-Nya. Iaitu pada hari kiamat mereka mendapatkan suatu tempat tinggal dan penjara sijin. Di samping itu pada hari kiamat mereka terhalang dari melihat Rabb mereka dan sang pencipta mereka. Sebab mereka duduk dalam neraka. Dan Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ni, Abu Abdullah ni maksudnya bukan orang lain ni, Imam Syafi'i kita. Kenapa panggil Abu Abdullah? Abu tu ayah kepada anak yang bernama Abdullah. Mana imam kita lah, Imam Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris. Tu kadang-kadang orang kata ada Imam Abu Abdullah Syafi'i. Ini ulama. Bukan ulama. Anak. Ini Imam Syafi'i kita ni. Abu Abdullah tu bapa kepada Abdullah.
Abdullah tu anak Imam Syafi'i. Jadi bapa bin Abdullah tu Imam Syafi'i lah. Orang Arab kan gitu. Ha. Kita ni begitu juga tapi kita ambil yang ujung-ujung. Ha. Tak apalah. Abu Allah ni adalah Imam Syafi'i. Dia berkata dalam ayat ini terdapat suatu dalil bahawa orang yang beriman akan melihat Allah pada hari akhirat nanti. Isunya panjang di sini. Sahabat kalau kita nak bincang panjang. Isu melihat Allah. Ru'yatullah. Melihat Allah. Dalam kitab apa nama ni, dalam kitab Akidah Tahawiyah, saya buat kuliah subuh dengan anak-anak. Isu perbincangan melihat Allah ni bagaimana? Ada orang mengatakan, oh kita tak boleh melihat Allah, Allah tidak bertempat sebagainya. Oh kita melihat Allah juga tapi kita melihat Allah ni adalah semua penjuru. Macam-macam. Pandai-pandai dia pula. Sahabat sekalian, Allah sebut, nak apa nama, kamu nanti akan melihat Allah. Sudahlah. Jangan tanya melihat macam mana. Pasal kita sekarang di dunia. Kita nanti belum masuk syurga insya-Allah. Barulah kita tahu bagaimana. Di situ barulah tak bising. Sekarang tak payah bising ni. Duk bergaduh pula. Tu kata begini. Allah pula di mana. Tu pula kata Allah di langit. Macam-macam. Kita beriman saja dengan apa Allah sebut. Beriman saja apa yang dengan Nabi sabdakan pada kita. Barulah tak bergaduh. Ni nak bergaduh soal akhirat. Letih lah kita. Ha. Ha. Alam barzah macam mana? Begini alam barzah tu tak ada ni. Mana. Gali kubur tanam 2 orang. Tanya. Macam mana rasa sekarang? Mati tak berjawab lah. Tapi nak sebutnya apa nama Imam Syafi'i sebut itu di antara dalil bahawa manusia memang boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dalam Al-Quran yang lain ni, ayat lain banyak lagi Quran ni. Antaranya dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ila apa ni, dalam surah apa ni? Dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma'izin nadir ila rabbiha nazir. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Rabbnya mereka melihat. Sudahlah. Untuk bincang pula melihat macam mana. Macam-macam sekarang ni. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tapi nak sebutnya, antara nikmat syurga yang paling besar, ialah bila kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan azab yang paling teruk sekali di neraka ialah bila kita tidak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu disebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan tentang nikmatnya melihat Allah SWT ni, hadis mana sebut dalam buku lain yang ni tentang bila syurga tanya, bila ditanya pada orang dalam syurga tu, rasa macam mana syurga ni? Oh cukup dah, alhamdulillah cukup ni. Nak tambah lagi ke? Dia boleh tanya, nak tambah lagi ke? Nak tambah itu ialah yang lebih nikmat, yang orang dah kata cukup-cukup dah. Kalau nak tambah lagi, iaitu dengan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat macam mana? Itu terserah kepada Allah Taala. Kalau nak tahu, mati cepat. InsyaAllah. Mati masuk syurga nanti. Kita boleh lihat lah. Dan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sebut, "Innakum sataruna rabbakum yawmal qiyamah kama taruna al-qamar lailatal badr wa kama taruna asy-syamsa sahwan laysa dunaha sahabun la tudamuna fi ru'yati." Sesungguhnya kamu nanti akan melihat Rabb kamu bagaimana kamu melihat bulan pada malam purnama dan sebagaimana kamu melihat matahari yang bersinar cerah tanpa awan. Kalian tidak akan saling bersesak-sesakan dalam melihat Allah Ta'ala. Pasal apa? Semua akan nampak Allah SWT. Itu di antara nikmat yang paling besar lah. Yang kita akan rasakan dalam syurga. Cuma sebut sini dalilnya ialah dalil apabila dikatakan orang dalam neraka tidak boleh melihat Allah. Artinya orang dalam syurga boleh melihat Allah. Gitu maksudnya. Maksud kita panggil mafhum mukhalafah. Mafhum sebaliknya. Itu kaedah. Mafhum sebaliknya kalau begini, kalau tidak begini, artinya beginilah. Maksudnya, tak boleh orang dalam neraka tak boleh melihat Allah. Maksudnya orang dalam syurga boleh melihat lah. Kalau tidak, apa artinya buat perbandingan? Kalau tak ada perbandingan. Orang tak faham kalau tak ada perbandingan, buat perbandingan. Begitu. Nah, kemudian, selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Thumma innahum lasalul jahim." Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Yakni di samping mereka terhalang melihat Allah Ar-Rahman, mereka juga termasuk penghuni neraka. Summa yaqalu hadza alladhi kuntum bihi tukazibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dulu kamu dustakan. Yakni ucapan demikian dikatakan kepada mereka sebagai penghinaan, ejekan dan olok-olokkan. Maksudnya
Kalau kita kata bahasa Melayu kita ni, kita nak cakap apa? Kalau main pisau, main pisau. Budak-budak main pisau. Ataupun naik motor lah, naik motor. Motor jangan naik laju motor tu, nanti jatuh, nanti jatuh. Tiba-tiba jatuh. Mana masuk hospital. Kita pergi melawat dia. Kita tanya, macam mana rasa? Tu. Kita bukan nak suruh terangkan rasa sakit tu. Itu sindir lah tu. Macam mana rasa? Seronok. Tu dia. Lebih kurang maksud ni lah. Maksudnya. Summa qalu hadza alladhi kuntum takzibun. Inilah ni. Ni. Rasakan. Dulu yang kamu dustakan ini. Rasakan. Tak ada sangat. Tak percaya sangat. Rasa. Baru dah tunduk. Macam gitu. Ke hospital orang sakit. Dia kata gitu lah. Dah melomba-melomba tu. Dia dah meniarak atas motor. Sekarang meniarak atas katil hospital. Sedap meniarak. Tak sedap lah sakit. Tapi maknanya. Tak. Memang kalau boleh bangun, dia terajang kita. Kita sakit, dia tengah sejak meniarak. Tapi kita nak sindir dia. Jangan naik motor laju. Kerana dapat faedah tu. Beginilah. Allah Ta'ala mengajarkan kita dalam berbahasa. Sangat halus. Sangat seni bahasa ni. Sangat halus. Dan sangat seni. Terutama sekali bahasa Arab. Dan kalau kita tiru keadaan bahasa Arab, antara ni jugalah. Supaya terasa di hati tu. Terasa di hati. Kemudian, yang dimaksudkan adalah dikatakan kepada sebagai penghinaan. Dan ini semua sebagai bukti daripada apa yang pernah mereka olok-olokkan, yang mereka tipu, yang mereka katakan sebelum ni tipu. Lepas tu sahabat-sahabat meneruskan, ada satu buku yang hari itu saya sebut pada puan. Rupanya buku ni tak ada jual di kedai. Saya dapat daripada kedutaan Saudi ni. Tak jual kat kedai. Dulu kan saya cakap kat Agung Al-Quran Al-Karim kan, saya cuba puan cari kan. Buku ni dia tak jual. Buku ni buku asal daripada bahasa Arab diterjemah. Buku daripada kedutaan Saudi. Dia bagi percuma ni. Tapi rasanya ada yang dalam buku-buku lain tentang Al-Quran yang tentang pahala yang sebut dulu. Cuma nak sebutnya, sahabat Al-Quran, akhir sekali bila orang yang berdosa ni masuk neraka, mereka akan kita panggil dianjingkan, diperli, akan dihina dengan soalan-soalan yang pernah mereka persoalkan sebelum ini. Lepas tu saya cakap dengan pelajar-pelajar, dengan sahabat kita pun saya sudah cakap kalau kita percaya bahawa akhirat itu ada, maka alangkah baiknya kita memang betul-betul bersedia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang di dalamnya. Kita dah percaya akhirat itu ada. Dan kita bersedia untuk akhirat. Dengan mengikuti segala perintah diajarkan dan disunahkan oleh Nabi SAW dan perintah Allah SWT. Daripada kita percaya, tapi kita buat acah-acah tak acah. Atau acuh tak acuh. Buat tak kisah. Kita dah percaya. Kesannya sangat besar. Apa lagi kalau kita tak percaya? Tu lagi teruk. Dan keadaan percaya ni pula. Keadaan percaya ni dia dalam 3 keadaan. Kita percaya. Kemudian, kita amalkan apa kita percaya itu dengan janji sebagainya. Kemudian, kita mati. Rupanya benda tu tak ada. Kita rugi tak? Ya, kita rugi. Berapa lama? 60 tahun, 70 tahun. Tak. 80 tahun. Jarang lah tu. 90 tahun jarang. 94 pun jarang. Adalah seorang dua kan. Yang pertama. Yang kedua, kita tak percaya. Kita tak percaya. Kemudian kita tak buat apa yang orang kata benda tu ada. Tapi sebab kita tak percaya. Bila mati, tiba-tiba benda tu ada. Allah ruginya. Berapa lama kita rugi? Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Abadah. Selama-lamanya kita rugi. Tak boleh balik dah. Dan yang ketiga, kita percaya. Kita buat. Kita beramal. Bila mati, memang benda tu betul-betul ada. Siapa yang rugi? Siapa yang untung? Yang ketiga lah. Dan kedudukan kita sekarang, mungkin kita tidak yang kedua tadi. Sebab kita dah percaya. Tapi, kita nak kata gimana? Bila yang ketiga, memang kita percaya dan pasti benda tu ada. Dengan bukti-bukti yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab tu sahabat sekalian, saya punya kaedah lah untuk kita meyakinkan anak-anak remaja kita dengan Al-Quran. Bahawasanya Al-Quran itu memang betul-betul ada. Al-Quran itu memang betul-betul ada. Dan antaranya kita sebut lah. Setiap kali kita baca Quran, sahabat carilah buku sains sikit, sains tentang Quran.
Macam semalam Cikgu Sarah, Cikgu Mai Sarah ada tak hari ni? Tak ada. Cikgu Mai tak ada, ada hal kot. Okey. Macam mana nak anak dia tanya apa nama? Hili-hili kan, apa benda hili-hili gitu. Ada tak? Ada tak benda tu? Sebab tu sekarang ni budak-budak sekarang ya Allah tanya macam-macam. Sebab tu kita perlukan pendekatan melalui kaedah saintifik untuk kita yakinkan pada anak kita bahawa yang Al-Quran ini sebut itu betul-betul ada. Benar-benar ada. Apalagi kalau benda tu yang boleh kita apa kita kata sebagai yang dekat dengan dia. Dekat dengan dia dan dekat dengan kita. Ya. Contohnya diri sendiri ni di sini. Mata, telinga, jari-jari ni kan. Pada ibu jari. Banyaklah boleh bukti. Dan saya rasa saya yang tak pandai sains apabila kita cerita dengan anak-anak begitu, anak-anak tengok macam dia tengok jari dia. Bandingkan dengan jari adik dia, abang dia. Sama tak je kita ambil kantar tengok. Larilah kantar. Tengok. Dalam dunia ni. Tak ada orang serupa. Berapa bilion manusia di dunia. Walaupun orang itu kembar seiras. Dia tak sama. Kalau orang duduk kawan lama dia tahu. Ni dia ni, ni dia ni. Dia takkan sama walaupun kembar seiras. Allah maha bijaksana. Allah boleh buat. Nah, kadang-kadang kita tanya anak-anak. Apa beza benda yang manusia buat, ada bunga yang manusia buat dengan bunga yang Allah Ta'ala ciptakan. Fikir. Warna sama merah. Benda. Kadang kita tak perasan. Tak? Kita sebut satu membiak, yang satu lagi tak membiak. Macam tu statik sampai kiamat plastik begitu lah. Tengok. Maknanya Allah bijak. Allah sentiasa ganti yang baru. Hilang, ganti yang baru. Supaya manusia tak jemu. Manusia tak jemu. Walaupun nampak segi warna hampir sama tapi ada bau. Ada bau. Kalau manusia buat kena letak air bau. Tapi kalau Allah Ta'ala buat, dia sentiasa harum, padam, tumbuh yang baru, harum. Allah Akbar. Kadang-kadang, gitu je. Untuk membenarkan kepada anak-anak tentang kebijaksanaan Allah Ta'ala dan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Apalagi kalau yang ada dalam video. YouTube sekarang banyak. Malam saya download dalam YouTube tu. Apa yang ada di cakrawala kita. Di manakah anda? Di manakah anda? Kita ada di bumi, kemudian dia zoom naik. Besar mana kita sebenarnya? Siapa ke kita? Berasa hebat sangat kita. Dibandingkan dengan matahari 4,000 beratus bumi nak lengkapkan, nak penuhkan dia punya matahari itu. Jadi semua tu kalau kita sebut pada anak-anak, mudah-mudahan akan mendekatkan dia dengan Allah SWT. Itu antara metod untuk mereka anak-anak dengan Allah Ta'ala dalam bentuk akidah, dalam bentuk keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Ta'ala dan membenarkan Al-Quran. Banyak ni. Antaranya kalau saya sebut secara ringkas ini, dalam kemujizatan Al-Quran melalui ensiklopedia mukjizat sains dalam Al-Quran dan Sunnah. Antaranya mukjizat ilmu ghaib. Ilmu ghaib. Contohnya dalam Sayyidina Umar dalam peperangan tu, dia boleh pesan pada sahabat yang berperang di Jordan tu, di belakang bukit sana. Masa tu telefon tak ada. Macam mana Sayyidina Umar boleh buat? Itunya isyaratnya zaman moden orang boleh buat macam tu, tapi ada alat. Zaman Sayyidina Umar dah boleh buat. Dia bukan Nabi. Dia hanya manusia biasa. Dia sahabat Nabi saja. Allah berikan karamah pada dia. Biar dia tahu. Biar anak-anak kita tahu. Macam seperti ada seorang sahabat saya lupa. Yang sangat pemaaf dia. Dia tahu ada orang racun dia. Siapa dia? Saya lupa. Orang racun dia. Dan dia dekat nak mati, dia kata, saya tahu ada orang meracun saya. Dan saya tahu siapa meracun saya. Tapi saya nak beritahu. Saya tak nak beritahu. Tengok mengajar kepada anak-anak sikap pemaaf. Hebat kan? Pasal mereka dididik dengan Al-Quran. Kemudian contohnya kalau mukjizat mukjizat gunung, rahsia gunung. Banyak sini gunung sebagai pasak dalam Quran. Wal jibala autada, Allah sebut dalam Quran. Gunung sebagai pasak. Gunung sebagai tiang. Proses pembentukan gunung macam mana. Macam-macam. Banyak lagi. Tentang besi, tentang pergerakan tanah, tentang pendebungaan,
tentang apa nama ni, tanda-tanda kerosakan dalam tumbuh-tumbuhan, bagaimana alat makan pada akar, bagaimana pemeluapan air, dipanggil transpiration, asimilasi makanan, semua ni sahabat menurutkan sekalian. Kalau cerita kat tok nenek kita, mungkin dia kata kita menipu. Tapi sekarang ni kalau kita cerita pada anak-anak kita, anak-anak kata-kata, "Oh, hebat. Hebat mak. Hebat ayah." Oh. Apa? Pasal kita membenarkan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Banyak bukti. Sebab tu saya mengatakan kena sentiasalah mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala dan dekatkan diri dengan ilmu. Dan di samping kita wajib meyakinkan orang lain juga sebagaimana kita yakin kepada Al-Quran ini. Jangan biarkan. Misalnya kata kalau kita sedang bermedia sosial macam ni tak. Kalau di rumah tu, kalau ada TV, masuk kat TV tu. Tengok ramai-ramai. Tak? Supaya kita sama-sama berpahala. Kadang-kadang orang ni kalau mak cakap lain, ayah cakap lain. Tapi kalau orang lain cakap, dia nak dengar. Macam anak saya tu tak. Allah Alam lah. Saya tengok cerita banyak kali kot. Tak? Kita lah kan, janganlah minum susu. Adik-adik kan dah besar. Pakai botol kan rosak gigi. Gigi rosak habis dah. Tak nak adik kecil lagi. Tapi bila cikgu dia cakap, susu dalam botol. Dia tak minum susu dah. Dia nak minum susu dalam gelas. Cuma silap cikgunya, cikgu dia tak beritahu. Apa nama, jangan sambil baring. Dia nak minum susu dalam gelas, bagus dah. Tapi nak sambil baring, tumpah lah. Tu kena cikgu beritahu pula. Kita pun cari botol tu yang ada tutup tu. Barulah minum. Tapi nak sebutnya, kita cakap, anak tak berdengar. Ayah cakap, mak cakap, kadang-kadang perlukan orang lain untuk bercakap. Bukan kita saja. Kadang-kadang zaman Nabi pun berlaku begitu. Tak? Sahabat-sahabat. Tak? Isteri sahabat. Tak? Kadang-kadang nak Nabi juga cakap. Tak? Kalau macam zaman Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar juga cakap baru nak percaya. Kalau suami dia tak pun nak percaya. Pasal apa? Pasal kadang orang tu sebab dah kebiasaan, sebab dah terlalu lama, kadang hilang, kehebatan tu dah hilang pasal dah lama. Tak? Macam ginilah kita. Macam saya pergi ziarah sekali balik Kelantan, pergi ziarah Tok Guru kita. Tok kita salam dengan dia, kita hormat dia. Berebut nak minum air, bukan dia minum. Anak dia tengok, pasal pula dia ni berebut bekas ayah aku. Padahal dia tak berebut pun bekas ayah dia. Pasal ayah dia Tok Guru tu. Bukan ayah kita. Tak? Dia dah jadi biasa. Tapi kita dengan Tok Guru kita rasa sangat hormat. Pasal apa? Kita jarang-jarang jumpa. Dah, apa lagi dah. Sekarang ni musafir jauh-jauh masing-masing. Saya nak sebutnya, sahabat-sahabat ni mula sekalian. Walaupun dia tak dengar kita cakap, suami isteri kita cakap, suruhlah orang lain cakap. Sebab tu kita perlukan juga memantau dengan siapa anak-anak kita bergaul. Dengan siapa anak kita bergawan. Bahan apa anak kita baca. Bahan apa anak kita lihat. Lepas tu, alhamdulillah lah, Allah izin, PKP masih lagi ni, PKP, kita buat kuliah, macam-macam anak boleh tanya dalam kuliah tu. Dia rasa dia tanya. Dan biasanya yang dia tanya lah soalan-soalan yang bersifat keremajaan yang dia nak tahu. Jadi mudah-mudahan ada nilai baik di sisi Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama ambil manfaat dan kita menambahkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita lagi terbukti bahawasanya Al-Quran itu benar daripada Allah Ta'ala. Dan kita beriman sungguh-sungguh insyaAllah. Sekarang saja, Zee.